إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali alhamdulillah, syukur malam ni kita dapat sama-sama meneruskan pengajian bulanan kita ini, tuan-tuan. Dan yang kedua, saya minta maaf banyak-banyak lewat malam ni. Sebab tadi yang pertama hujan lebat, tuan-tuan ni. Lebat yang teramat sangat di Sungai Petani ni, kira kereta boleh bawa dekat 40 km sejam. Nak abang kereta lebat, tak nampak kenderaan di depan. Tahun tu pun dah 7.20 dah duduk tahun tu. Saya duduk kata perasaan kedak dah berkuliah ni. Lepas tu dia jam. Lepas dia hujan, dia jam. Saya rasa orang kita ni dia terkejut dengan hujan. Selama tak hujan duk hangat, terkejut hujan ni. Sini hujan pergi apa Ustaz? Lebih kurang sebelum maghrib juga lah. Lebat juga lah. Tengok ayam pun duk naik lah. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan hujan ni menjadi barakah kepada kita semua insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berterusanlah hujan ni, tuan-tuan. Hangat yang teramat-amat sangat dah ni. Bila hujan ni alhamdulillah membasahi bumi, membasahi tumbuh-tumbuhan, dan juga kita nak menyambut Ramadan ni, kita harap dalam keadaan hujan, tak apa lagi daripada terik ini, tuan-tuan. Nah, bukan takut tuan-tuan duk dengar duk mengajar ni pun takut tengah tazkirah zuhur tu minum, tuan-tuan. Dengan terik ingat tahun ni pula depa buat tazkirah zuhur. Dia tak buat malam, dia buat zuhur. Takut minum tengah tazkirah. Jadi kita nak sambung pengajian kita, tuan-tuan jangan risau dah, tuan-tuan ni. Mula lewat, tak apa, nyanyi berhenti awal. Saya bukan jenis mula lewat, berhenti lewat. Tak, saya kira time berhenti tu. Dan lebih kurang dalam 9 suku 9.20 kita berhenti lagi insya-Allah. Kita sambung kitab kita pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerjakan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul ya wailah, umira ibnu adam bis-sujud fasajada falahul jannatu, wa umirtu bis-sujud fahabaitu faliyan naru, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata pada dia, apabila manusia membaca ayat yang disunatkan sujud tilawah, bila mana kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran dia ada ayat-ayat yang disunatkan kita ni sujud tilawah. Dia buat tiang lagu tu, lepas tu dia ada qubah. Lagu tu dia punya tanda dia tu. Dia punya tanda qubah, tiang panjang lagu tu. Kita disunatkan sujud tilawah. Bila mana manusia ni membaca Al-Quran, yang pertama baca Quran. Baca Quran ni pula sampai kepada ayat yang disunatkan dia ni sujud sajadah. Ataupun sujud tilawah. Lalu mereka sujud. Syaitan akan lari menyendiri dan menangis. Bila sampai tang ayat sujud tilawah, dia pun sujud tilawah. Bila dia sujud tilawah, pada masa tu, kata Nabi, setan ni akan lari menyendiri dan menangis. Setan ni lari menyendiri dalam keadaan duk teriak.
Lalu syaitan berkata, alangkah celakanya manusia disuruh sujud, lalu mereka melakukannya, maka mereka akan mendapatkan syurga. Syaitan kata, manusia ni bila dia baca ayat Al-Quran, diperintahkan kepada mereka sujud, lalu mereka sujud, maka syurga adalah untuk mereka. Aku pernah disuruh sujud, tetapi aku enggan. Kata syaitan, dulu ni aku diperintahkan sujud, aku enggan, maka aku mendapatkan neraka. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran bil lail, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, akhrajahu al-Hakim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini dalam sujud tilawah pada waktu malam. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi ini ketika mana dia baca Al-Quran sampai tang sujud tilawah, dan Nabi duk baca di waktu malam, sampai tang tu Nabi akan baca apa dia? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mukaku telah sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keterangan, di dalam Al-Quran terdapat 14 tempat sujud tilawah. Ini poin yang pertama ambil. Dalam Al-Quran daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai minal jinnati wan nas, ada berapa ayat, ada berapa tempat yang kita disunatkan sujud tilawah? Ada 14. Boleh yang tu pun jadi lah. Lena. Nak lena boleh lena lah. Jangan dia dengar banyak sangat santai. Segi apa pun tak ingat. Ada beberapa tempat dalam Al-Quran yang kita sunat untuk sujud tilawah. Pak Long, ada lebih kurang 14 tempat. Sujud tilawah disunatkan kepada siapa? Kepada pembaca Al-Quran. Sujud tilawah ni disunatkan kepada siapa yang sujud? Kepada orang yang membaca Al-Quran. Satu, pendengarnya dan orang yang terdengar bacaan itu, mustami'. Yang pertama, hukum sunat ni, hukum dia apa dia? Sunat. Sunat ni makna apa dia? Buat dapat pahala, tinggal rugi. Tu makna sunat. Buat hang dapat pahala, mau hang tinggal, hang rugi. Ni yang kata sunat. Sunat ni kepada siapa dia? Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, sunat kepada siapa dia? Kepada orang yang mendengar. Contoh, saya nak abang, bulan Ramadan ni ada tadarus, halaqah tadarus. Kita tak baca, kita duduk nak baca apa? Kita pun iqra' baru iqra' 6. Iqra' 6 baru nak baca Quran ni, tak boleh belagak boleh tak? Iqra' 6. Ataupun tidak iqra' utama, babi buta baru baca tu. Nak baca Quran ke dak lah Pak Long, duduk kok jauh-jauh kok belakang tu duduk dengar. Dengar sampai tang ayat sujud tilawah. Kita menduk tengok. Kita tak tahu kata tu ayat sujud tilawah. Tengok-tengok depa tu beralih menghadap ke arah kiblat, berada sujud. Kita pun sunat. Ni yang kita ada dengar. Yang ketiga, orang yang terdengar bacaan tu juga sunat untuk sujud tilawah. Hukum mengerjakannya adalah sunat, bukan wajib. Sayyidina Umar pernah menyampaikan khutbah. Jumaat dengan membaca surah An-Nahl sampai kepada ayat yang dituntut melakukan sujud tilawah. Beliau turun daripada mimbar dan melakukan sujud. Para hadirin yang mendengar khutbah juga sujud bersamanya. Sayyidina Umar nak abang kata dia punya patuh.
Tengah duk baca khutbah ni. Sampai dekat ayat yang disunatkan kita sujud tilawah. Sayyidina Umar turun daripada mimbar sujud. Bila dia buat lagu tu, hak yang duk dengar tu, yang duk tengok tu pun, semua pakai sujud belakang. Kemudian pada Jumaat yang berikutnya, minggu depan, beliau membaca lagi ayat itu. Dia baca ayat yang sama. Dan hadirin pun bersiap sedia untuk sujud. Hak lain pun dengar-dengar lagu tu, pakai duduk berbetul. Dia berkata, minggu lepas dah sujud dah. Minggu ni ayat tu, tak kira dia turun sujud, kita sujud. Sayyidina Umar berkata, bila semua pakai duduk bersedia nak sujud, Sayyidina Umar kata, wahai manusia, sesungguhnya kita melalui ayat sujud tilawah. Siapa yang sujud, maka tindakannya tepat, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar abang kepada orang yang dengar khutbah tu, dia kata kepada dia, ni aku nak abang gambar, lah ni kita baca ayat ni, kita sampai kepada ayat sujud tilawah. Siapa yang sujud, tindakan dia betul, kata Sayyidina Umar. Sesiapa yang tidak sujud, maka tiada dosa atasnya. Tapi bagi siapa yang tak sujud, tak ada dosa untuk dia. Lalu Umar radhiyallahu an tidak melakukan sujud tilawah. Minggu tu Sayyidina Umar tak buat pun sujud tilawah. Dia abanglah, siapa yang sujud tindakan dia tepat. Siapa yang tak sujud tak berdosa. Tapi aku tak sujud. Ayo, dia tak sujud. Tujuan kita melakukan sujud tilawah adalah kerana dua perkara. Sebab apa yang kita buat sujud tilawah? Sebab dua benda. Pertama, supaya kita tidak termasuk di dalam golongan yang dikeji oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mau taat dan tidak mau sujud. Tu dia ada tanda sujud tilawah. Siapa yang baca Al-Quran, dia tak mau sujud. Yang ni yang kita tak mau tergolong dalam golongan yang pertama ni. Kedua, supaya syaitan melarikan diri, sedih dan menangis, dan dengan sujud yang kita lakukan, syaitan kesal dengan tindakannya sombong terhadap Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya kekesalan dan penyesalan syaitan itu sudah tidak berguna lagi. Itu tujuan yang kedua. Baik, kita nak sujud ni lagu mana Abang Long? Kita nak sujud, cara dia lagu mana dia nak sujud? Disyaratkan kepada orang yang ingin melakukan sujud tilawah semua perkara yang disyaratkan di dalam solat. Sama. Tuan-tuan nak sujud tilawah, perbuatannya semua seperti mana yang disyaratkan kepada kita waktu kita nak sembahyang. Iaitu apa dia? Contoh, suci daripada najis. Yang kedua, dalam keadaan berwuduk. Yang ketiga, dalam keadaan menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Kaifiatnya, takbir berserta niat sujud tilawah, sujud kemudian duduk dan memberi salam. Di dalam sujud itu disunatkan membaca doa seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi. Nah baik, yang kesembilan, hak ni yang kita nak ambil berat sikit tuan-tuan ni, pasal kita nak buat minggu depan. Apa dia? Berpuasa. Kita nak puasa dah tuan-tuan ni. Sedap tak Pak Long ni? Minggu depan nak puasa dah. Hari apa Zat? Kalau ikut jadual hari apa? Selasa nak? Hari Selasa. Sedap ke tak? Pak Long? Hak period tahun lepas tu. Ganti tak lagi? Dia balik rumah, dia tengok bini dia duduk atas agak-agak depan pintu peti air. Depan pintu peti air. Bini ni pun. Dia punya talam tu duduk dalam peti air. Duduk cedok guna camca tu keluar. Dia balik, dia tengok bini dia duduk makan agak-agak. Dia kata, hang tak puasa. Bini dia kata, cuti bang. Dia kata, aku lagu ni lah, aku dengan hang ni sayang ni Allah Ta'ala saja tahu. Dia kata, lah hang puasa, aku pun puasa. Hang pun tak puasa, aku pun tak puasa. Dia kata, senang nanti kita nak ganti sama-sama. Tutuh makan. Diganti tak lagi belum?
Ni nak puasa dah minggu depan ni. Mari kita tengok hadis tentang puasa, tuan-tuan. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan azan dulu. Silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung satu tajuk lagi, tuan-tuan. Nabi bab puasa ni kita berhenti ya. Dah lah? Boleh? Tuan-tuan dengar-dengar azan nampak je nak mati je. Relax lah. Bukan nak pergi mana. Relax. Saya pun bukan larat sangat ngajak lama-lama, tuan-tuan ni. Tuan-tuan kan duk kira tuan-tuan dia tak dengar kuliah lama-lama. Dia ingat ustaz pun larat nak ngajak lama-lama. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawma fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa atau kama qala muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Abu Sa'id berkata apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa pada jalan Allah. Nabi kata, kita ni berpuasa, tuan-tuan ni, macam bulan depan, minggu depan kita nak puasa Ramadan. Kita puasa ni tujuan kita apa dia? Tak ada tujuan lain, kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, tidaklah seseorang hamba berpuasa pada jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan mukanya daripada api neraka sejauh 70 tahun. Tu dia, tuan-tuan ni. Siapa yang berpuasa kerana Allah, sebab tu minggu depan nak puasa ni, kerana apa dia peluk? Kerana Allah, ibadah yang orang tak tahu. Sebab tu ibadah puasa ni ibadah yang orang tak tahu. Kita baca Quran, orang dengar balong, oi, orang tahu kata kita duk baca Quran. Dia duk buat apa tu hujung tu? Dia duk baca Quran. Dia ambil Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Orang tahu dia duk baca Quran.
Tuan-tuan semayang. Orang tahu tak tuan-tuan semayang? Lagi tahu. Tambah mes semayang berjemaah. Lagi orang tahu. Aku duduk semayang tak? Dia duduk ujung tu. Satu stop tu, dia duduk ujung. Orang tahu kata Pak Long semayang. Pak Long pergi buat kerja haji dengan umrah. Orang tahu tak agak-agak? Lagi tahu Pak Long. Siap buat pengumuman di masjid. Ajak orang pergi baca Yasin di rumah. Tuan-tuan. Abang Din kita ni minta kepada tuan-tuan yang berkelapangan pada tengah hari ni untuk hadir ke rumah dia lah. Lepas Jumaat ni dia nak buat bacaan Yasin. InsyaAllah minggu depan dia nak berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Semua tahu. Tuan-tuan pun main minta maaf pergi kursus haji. Ustaz kata kita ni nak pergi Mekah ni elok minta maaf lah dosa-dosa yang kita buat. Tuan-tuan pun main buat pengumuman. Saya mewakili diri saya dan keluarga, InsyaAllah akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Kami akan berangkat pada sekian-sekian hari bulan. Jadi saya dengan inilah memohon jutaan kemaafan lah kepada semua penduduk-penduduk kampung ni. Kalau ada lah salah silap. Saya tahu saya ada salah silap. Saya minta maaf. Satu orang pun mungkin, ingat tak apa. Tak ingat pula tu lah. Dia biasa curi lembu korban kawan tu. Masa muda. Kawan tu buat sekok lembu. Ni cerita Pak Long. Ni cerita betul. Sekok lembu dia buat kenduri. Dia nak buat korban. Campurlah korban akikah apa sekok lembu. Kenduri lah esok ni. Tak tahu pagi ni nak main sembelih. Lembu hilang nak kandang. Tak korang ajak Pak Long. Tiba-tiba hak curi ni nak pergi buat haji. Dia mangkit. Ingat lembu aku orang tutup dulu. Malu aku. Orang tahu tak kita nak pergi buat haji? Tahu. Tambah macam lah ni pula tuan-tuan ni bukan dekat orang tahu. Kita duk selfie pula. Ni trend baru pula ni. Habang korang pun dalam status. Selfie pula kita duduk di Mekah. Tak cukup dengan selfie tuan-tuan ni. Toke-toke produk. Tangkap gambar produk pula depan Kaabah. Sampai depan Kaabah ni pun dia nak niaga lagi tuan-tuan ni. Ni dia ada angkat tangkap gambar depan Kaabah. Nak buat apa dah? Nak promosi. Nak abang kata produk dia ni baik. Bau-bau baik. Baju yang minyak lagi. Sampai depan Kaabah ni tuan-tuan ni. Ni nak abang. Dia kata saya tak niaga. Tu dia bawa produk dia tangkap depan Kaabah. Dia tangkap depan Kaabah. Ni dia tangkap gambar ni. Alhamdulillah. Produk ini sudah sampai ke Masjidil Haram. Punya tuan-tuan ni. Punya nak niaga. Nak abang. Lagi orang tahu kata hampir Mekah. Tapi ibadah puasa. Siapa tahu? Saya nak tanya Pak Long. Ibadah puasa. Siapa yang tahu? Kita puasa, siapa yang tahu kata kita puasa ni? Saya nak tanya tuan-tuan. Siapa yang tahu kata kita puasa? Siapa tahu? Tak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Orang lain tak tahu. Dia tutup nasi dekat rumah 2 pinggan. Dia keluar, dia berilek. Bini tanya awak bang. Kamu tak tahu lah. Kuih tua lah kot nak puasa pun. Tak tahu Allahu Akbar. Allah. Duk lena, anak duk pergi. Mak kata jangan duk kacau pak yang tu. Teruk puasa. Pada hepak mengantuk. 2 pinggan dia tutup. Siapa tahu belum tu yang kata tu. Allah Ta'ala nak bagi ibadah yang orang tak tahu. Di antara hang dengan Allah ya. Sama ada hang nak buat yang terbaik. Ataupun yang hang tak buat yang terbaik. Yang tahu hang dan Allah saja. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلهم يدخل منه أحد
Atau kama qala muttafaqun alaih. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata pada dia, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu. Nabi kata, sesungguhnya di dalam syurga ni ada satu pintu, yang mana pintu tersebut yuqalu lahu Ar-Rayyan, pintu tersebut nama dia Ar-Rayyan. Nabi kata, dalam syurga ada satu pintu, pintu di dalam syurga ni nama dia Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti, hanya orang yang berpuasa sahaja akan masuk melalui pintu ini. Akan ditanya, di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu orang-orang yang berpuasa pun bangun. Selepas mereka bangun, mereka memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Bila mereka masuk siap, maka pintu itu pun ditutup. Tiada seorang pun selain daripada mereka yang dapat masuk ke dalam syurga, melainkan melalui pintu ini. Tuan-tuan, Nabi kata dalam syurga ni dia ada pintu khas untuk orang yang berpuasa. Maknanya apa dia Pak Long? Orang yang berpuasa ni dia nak masuk syurga, Allah Ta'ala bagi kepada dia keistimewaan. Ada laluan khas mereka boleh masuk. Macam tuan-tuan nak pergi Istana Negara. Saya bagi contoh lah, Istana Negara. Bukan dia boleh main cerodong, pergi Pak Long, tahu tak cerodong? Celapak cerodong pergi, bukan boleh lagu tu Pak Long. Pintu ni khas untuk raja-raja Melayu. Untuk pemimpin-pemimpin dunia. Untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Ketua Polis Negara. Dan sebagainya. Ni pintu ni. Ni pintu nombor 2 untuk bekas Perdana Menteri. Ahli-ahli parlimen apa ni. Tambah yang kita ni, orang kampung tak ada apa. Tak tahu pintu mana orang nak masuk. Faham Pak Long? Tak faham, payah faham juga. Pak Long pergi nak pergi Mekah, Pak Long nak keluar negara, pergi KLIA Pak Long. Pergi KLIA. Kalau kita hak jenis rakyat biasa Pak Long, dia masuk kot biasa tu. Kalau VIP dia masuk kot bawah, dia masuk, dia boleh rehat dalam bilik dulu. Dia dalam bilik dia apa semua, dia akan pergi pula laluan khas. Bukan lagu kita tu Pak Long. Kita pula sama-sama kita ni hak sama-sama. Hak kaya, dia masuk laluan orang kaya. Dia tak pergi duduk kursi tegak, duduk tunggu kita lagu tu. Lepas masuk dalam lounge dulu. Lepas duduk business class, duduk first class. Masuk dia ada lounge. Nak minta darah apa makan, muak peri. Nak kencing berak boleh. Bukan lagu kita duduk tunggu tu. Siap boleh lena lagi Pak Long. Beli ayak dia boleh elok. Bukan lagu kita peik pun tak ada. Betul tak? Kita duduk berak tu, orang beza tu, baik macam tak? Dia tembak bola mangkuk. Ni dia duk menari kat atas mangkuk tu. Cukup payah. Nak kencing cukup payah belum. Berak boleh lagi, nak kencing cukup payah. Nak duduk ke mana? Baik duduk ke belakang. Baik kita duduk ke depan. Dia ni bukan nak lolak, betul tak? Tentang dia tak nak naik kapal terbang pun. Dia duduk baik, dia duduk dalam mangkuk. Filak Pak Long, duduk pergi pulas tu. Kita duduk bongkok. Mana baik ni. Duduk rabar-rabar, pulas-pulas. Piu dia bagi betul-betul duit mata. Basah sebelah. Tapi yang jenis duit banyak dia masuk lounge. Yang bisnes kelas tu. Duduk. Nak makan apa, nak minum apa. Minumlah, semua duduk ada. Tak larat, tengok-tengok ada 2 jam lagi. Ada katil boleh lena. Tu nak abang beza. Orang biasa, orang kaya. Beza. Naik dalam kapal terbang pula, nak masuk. Kalau first class, business class, dia ada laluan dia. Macam kita ekonomi kelas, laluan dia. Amratok panjang lah sikit. Tu yang pramugari panggil dulu. Yang mana yang ada anak kecil dan orang tua yang sakit, diminta untuk masuk dulu.
Masuk pula duduk susun beg, duduk kursi pula dia keras lah Pak Long ekonomi kelas ni. Tegak lagu tok kong duduk dalam tu. 8 jam boleh perbah muzikit dia. Pinggang shot habis. Tu nak abang ni dah keistimewaan. Orang yang nak masuk yang berpuasa, dia akan masuk syurga, ada laluan dia, ada pintu dia yang khas. Inilah keistimewaan. Allah Ta'ala nak sambut hambanya yang sanggup berlapang, yang sanggup dahaga kerana dia. Keterangan. Puasa merupakan ibadah yang sangat besar pahala dan faedahnya. Ni yang kata puasa. Satu ibadah yang sangat besar pahala dia, yang sangat besar faedah dia. Ibadat lain kita dikurniakan pahala di antara 10 hingga 700 pahala saja. Kita buat ibadat lain. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Satu kebaikan yang kita buat dibalas kepada kita balik sebanyak 10. Paling banyak 700. Ni dia Pak Long. Namun pahala puasa dirahsiakan oleh Allah. Puasa Allah Ta'ala rahsia. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Hampa puasa tu untuk aku, kata Allah. Aku saja yang akan balas berapa yang aku nak bagi dekat hampa. Allah Ta'ala tak abang. Hal lain Allah Ta'ala abang. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha. Tuan-tuan buat satu kebaikan, Pak Long buat satu kebaikan, Allah Ta'ala balas balik kepada Pak Long 10. Tapi bila mai kepada puasa, Allah Ta'ala kata, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Hampa buat, aku balas lah berapa aku nak balas. Tak payah aku nak terang kat hampa. Sebab apa dia? Hampa buat ibadat tu pun dalam keadaan rahsia. Pahala yang aku akan balas pun dalam keadaan rahsia. Hamba buat ibadah puasa pun dalam keadaan rahsia. Aku balas pun dalam keadaan rahsia, kata Allah. Aku akan balas dalam keadaan rahsia. Sebab hamba buat pun dalam keadaan rahsia. Belum. Sebab tu ni yang kata Ramadan ni tuan-tuan. Satu bulan yang kita... Saya semalam saya ceramah, saya sebut malam dalam ceramah saya. Kita nak sambut Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni Pak Long, sebulan kita diwajibkan berpuasa. Saya nak tanya tuan-tuan, daripada lain ada 12 bulan setahun. 12 bulan setahun Pak Long. Muharram, Safar, Rabiul Awal apa semua, 12 bulan. Tolong bawa mai kepada saya satu bulan yang sama dengan Ramadan. Allah mewajibkan kita berpuasa selama sebulan. Ada tak? Tak ada. Maknanya ini istimewa. Dalam bulan Ramadan ni pula Allah Ta'ala nak lungguk ke semua kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Allah Ta'ala nak lungguk ke semua dalam bulan Ramadan. Hampa gali, hampa ambil, hampa cari. Allah Ta'ala nak bagi. Benda yang Allah Ta'ala tak nak bagi kepada umat-umat Nabi terdahulu, dia bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan. Nak hamba ambil. Lah ni kita nak masuk bulan yang istimewa Pak Long. Ni semua ni duk dengar tiap-tiap tahun dah, cuma saya nak beletiak sikit malam ni bagi peringatan. Kita nak masuk bulan yang istimewa. Yang dikatakan Ramadan ni tuan-tuan, tetamu. Tetamu. Yang kita kata Ramadan ni tetamu. Allah tak sabarlah nak tunggu Ramadan Ustaz, ni tetamu kita. Tetamu. Betul ke Ramadan ni tetamu hang? Ya, hang orang yang beriman. Ya, hang orang yang bertakwa. Ya, bila hang yang beriman, hang yang bertakwa. Orang beriman, fali yukrim dhaifah. Dia kena memuliakan tetamu dia. Bila hang sebut kata hang ni orang yang beriman, di antara ciri dan perangai orang yang beriman, dia kena memuliakan tetamu dia. Hang kena memuliakan Ramadan. Kalau hang tak memuliakan Ramadan, hang mampu. Hang kena memuliakan Ramadan. Kena muliakan Ramadan. Bila tetamu nak main ni Pak Long, kita kena muliakan. Sebab tu nak muliakan dia ni dengan apa?
Ni yang dia katakan, kita nak muliakan Ramadan ni dengan apa, Pak Long? Kita nak muliakan Ramadan ni dengan ilmu. Kita sambut dia dengan ilmu. Sebab tu saya kata, rugilah orang yang sambut Ramadan ni dengan adat. Rugi sangat orang yang sambut Ramadan ni, dia sambut dengan adat, dia tak sambut dengan ilmu. Rugi sangat-sangat. Sangat-sangat rugi orang lagu ni. Yang mana Ramadan naik, dia sambut Ramadan dengan adat. Dia bukan sambut dengan ibadat. Dia sambut dengan adat. Ni Ramadan nak main belum? Semalam kita sebut. Kita ni ada lebih kurang berapa hari lagi Ustaz kita nak sambut. Lebih kurang campak main kita bubur 9 hari lagu tu lah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Pernah satu hari dia sebut kepada para sahabat. Dia kata apa dia? Dalam kehidupan aku ni yang aku bimbang ada 3-4 benda. Selama dia hidup ni dia bimbang 3-4 benda Sayyidina Ali. Yang pertama, dia bimbang apa dia, Balong? Dia bimbang nak mati sebab dia takut persiapan tak cukup. Kita ni bimbang macam-macam bimbang. Orang berniaga dia bimbang cara berniaga. Orang tak berniaga dia bimbang. Macam-macam bimbang kita ni. Bimbang. Macam tuan-tuan lah ni bimbang. Saya tahu tuan-tuan bimbang. Bimbang Ustaz nak berhenti fikir apa? Bimbang ke? Tak tahu Ustaz nak berhenti fikir apa ni? Dia nak berhenti dah Balong ni. Dia kalau kapal terbang ni, dia duduk kuih turun dah ni. Dia nak habis dah tajuk ni, sabar dah. Kebah pungkuk duduk dalam jam tu pun tak habis lagi Balong ni, sabar dah. Sayyidina Ali dia bimbang yang pertama. Bimbang nak mati. Sebab apa dia? Bukan bimbang sebab mati itu tak. Sebab persiapan bekalan yang aku nak bawa mati ni cukup ataupun tidak. Ni yang pertama dia bimbang. Sayyidina Ali sebut di kalangan sahabat. Ni yang pertama aku bimbang. Sama ada aku nak balik ni, aku nak bawa bekalan ni cukup ataupun tidak. Yang ni yang kena bimbang Pak Long. Mati Pak Long tak payah bimbang. Mati Pak Long bimbang pun mati. Tak bimbang pun kena mati. Yang kata mati ni. Sampai dia masa dan tiba dia ajal, kena mati. 2. Bimbang yang kedua. Sayyidina Ali kata, yang kedua yang aku bimbang dalam hidup aku ni apa dia? Yang kedua aku bimbang bila mana aku buat ibadat. Setiap kali selesai buat ibadat dia akan bimbang. Bimbang sebab apa? Sebab dia tak tahu ibadat dia Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Ni yang kedua. Sayyidina Ali bimbang. Kita tadi semayang maghrib. Saya tak semayang lagi. Tuan-tuan semayang lah. Saya tak semayang lagi. Tak apa dah saya boleh jamak. Pak Long jangan duduk jamak pula. Kita semayang maghrib tadi Pak Long. Berapa rakaat? 3 rakaat. Dalam 3 rakaat tu Pak Long, agak-agak berapa rakaat yang Allah Ta'ala nak terima? Dalam 3 rakaat yang tuan-tuan semayang tadi ni, agak-agak berapa rakaat yang Allah Ta'ala nak terima Pak Long? Bimbang. Sebab tu ulama kata lepas semayang bawa 2 perasaan, al-khawf wal raja. Bimbang, takut dan harap Allah Ta'ala terima. Sebab tu Sayyidina Ali kata, setiap kali aku buat ibadat, aku akan susah hati. Aku akan bimbang. Sebab apa? Sebab takut-takut ibadat aku Allah Ta'ala tak terima. Yang ketiga. Yang dia bimbang dalam hidup dia apa dia Pak Long? Dia kata, aku akan bimbang setiap kali aku nak sampai bulan Ramadan. Akhir Sya'ban, nak sampai Ramadan, aku akan bimbang. Bimbang apa dia? Bimbang sama-sama sama ada aku ni dapat masuk Ramadan ataupun tak dapat masuk Ramadan. Ni dia Pak Long. Ramadan kot mana pun, kalau ikut tarikh kita ni, hari Selasa depan dia malah. Kalau ikut tarikh kalender lah. Kalau ikut tarikh kalender kita ni, kot mana pun dia main minggu depan. Tuan-tuan, jangan bimbang Ramadan. Sama seperti mana tuan-tuan jangan bimbang bak raya. Raya ni Pak Long, kok mana pun Ramadan habis, dia main. Jangan ada bimbang. Ramadan habis Sya'ban, dia main. Lah ni sama ada kita ni dan ataupun tidak nak masuk Ramadan. Hak tu yang kena bimbang tu. Sama ada kita ni dan ataupun tak dan nak masuk Ramadan.
Saya cerita banyak tempat dah. Tapi tahun ni saya tak cerita lagi. Saya nak cerita. Mampu pergi orang kata, ulang benda sama. Mampu pergi tak? Bukan semua orang dengar. Saya tahun 2022 Pak Long. Tahun 2022. Ada satu orang bekas pegawai takbir daerah di Kedah ni KCS. Dia Datuk dia main jumpa saya. Dia main jumpa saya di pejabat. Dia bagi sumbangan untuk iftar jama'i untuk pelajar tahfiz dan anak-anak apa dari tok pondok kami ni. Dia kata nak ustaz buatlah. Dia kata saya membuat. Lalu dia tanya kepada saya, ustaz, ada tak duk buat program ke iftar jama'i yang besar-besar? Enggak ada tak bulan Ramadan ni? Saya kata ada, tiap-tiap tahun kami akan buat untuk nuzulul Quran. Dia kata yang tu duk buka puasa apa semua. Saya kata sekali dengan murid apa target lah 3-4 orang. Okey, dia kata ustaz, yang tu tahun ni saya buat. Dia kata, saya akan arrangekan catering apa semua buat mai. Saya kata betul ke Datuk? Betul dia tak? Saya kata Datuk dengan duk lupa pula. Mau Datuk lupa duk kedarah buah kurma dengan yak suap dengan kami baru betul-betul sunnah. Buka puasa lagi. Saya dah kita tak arrange apa, dia duk harap ke dia, tetapi dia buat lupa mampu. Tutup buah kurma dengan yak masak tu lagi. Saya kata Datuk dengan duk lupa pula. Dia kata insya-Allah. Dia kata kat saya ustaz, dia kata tahun ni best saya ni ustaz. Dia rasa best sangat tahun ni. Saya tahu Datuk, dia kata sebab 2 tahun dah kita 20 21 kita tak boleh nak buka puasa apa semua ni. 20 dah kita tak boleh buat apa, tutup terus masjid. Betul tak? Tutup terus masjid, PKP yo. 20 21 kita boleh semayang tapi dia mai tengah-tengah tu kes duk canak naik balik, anda mula nak kacau balik dalam masa tu. Iftar jama'i, more apa tak boleh masa tu, tak boleh. Kita pun tak reti masa tu. Semayang ramai-ramai apa? Makan tak boleh ramai-ramai. Makan tak boleh ramai-ramai. Tapi keluar masjid, motor parking dekat-dekat. Saya abang betul-betul kat tuan-tuan. SOP COVID tu sampai lah saya tak dipikir. Naik aita kita dengan bini kita. Kita duduk depan reba, bini tak boleh duduk tepi, dia kena duduk belakang belah kiri. Betul tak? Betul. Ingat tak? Tapi balik rumah tidur sekatil. Naik aita, laki duduk belah driver, bini duduk belah kiri. Betul tak? Betul tak? Balik rumah tidur sekatil. Saya tak reti fikir. Saya abang dia, saya tak reti fikir tu. Macam saya nak naik kapal terbang. Duduk dekat airport ni, dia pangkah ku atas kursi tu berselerak. Saya duduk sekali. Penjarakan sosial. Kita pun duduk. Tapi naik kapal terbang duduk sebelah. Saya tanya pramugari tu, saya kata ni saya nak tanya, saya tak faham. Nak dapat penjelasan, dia kata ada apa Ustaz? Bawah tak Ustaz, duduk jarak-jarak. Naik atas, duduk rapat-rapat. Kok mana? Saya kata. COVID tak ada ke atas kapal terbang? Pramugari tu kata tak ada, dia tak beli tiket. Betul juga, saya duduk tengah. Pramugari tu pun tak tahu nak jawab aku mana dah. Dia kata atas kapal terbang COVID tak ada, sebab dia tak beli tiket. Saya pun duduk sengak atas kursi tu. Haram sungguh. Aku tanya elok-elok, anda buat layak jawab yang buruk ke aku. Masa tu SOP ni macam-macam. 2022, masa tu zaman apa nama Datuk Mei Sabri, dia bagi dah. Pada dalam tayang tu dia buka dah. Kita boleh buat iftar jama'i apa semua. Dia kata saya seronok tahun ni Ustaz, dah 2 tahun kita tak boleh duk buka puasa ramai-ramai. 2 tahun kita ni duk kena dengan SOP yang macam-macam. Alhamdulillah tahun ni saya seronok Ustaz. Saya seronok sungguh-sungguh. Kata nak abang dia melawak-lawak. Sungguh-sungguh seronok dia kata. Saya kata tak apa lah. Dia kata insyaAllah Ustaz. Nah, ni Ustaz ambil lu buat. Dia dah buat lah. Masjid Nur, surau ni, Ma'at Tafi ni. Dia dah buat lah. Dia dah buat. Dia pergi. Bila tuan-tuan dia pun balik. 3 hari lagi nak masuk Ramadan. Bini dia telefon saya. Meninggal. Meninggal. Lepas mayang subuh. Dia duduk atas kursi. Dia duduk baca Quran depan TV tu. Lepas tu dia tak Quran, dia dah tidur.
Bini dia pergi gerak tak ada. 3 hari lagi nak masuk Ramadan. Pak Long. Sebab tu saya kata kita kena buat plan, Pak Long. Plan. Lah ni Pak Long kena ada 3-4 plan ni, Pak Long. Plan yang pertama, Pak Long kena buat plan yang pertama. Kalau Pak Long dan saya lah, termasuk semua ni, kalau kita tak dan masuk Ramadan, apa yang kita nak buat? Ni plan yang pertama. Seandainya aku tak sempat masuk dalam Ramadan, apa yang aku nak kena buat? Macam cerita Datuk ni tadilah. Datuk ni dia dah nak masuk Ramadan. Tak dan. 3 hari lagi nak puasa. Dia meninggal. Dia tak dan masuk Ramadan. Tetapi ganjaran dalam bulan Ramadan, dia sempat ambil ataupun tidak? Dia dah ambil. Ganjaran Ramadan, dia dah ambil. Lah ni kita tak tahu Pak Long ni duk lipok ni berapa ni? Tak tahu lagi Ustaz dan tak dan masuk Ramadan. Ramadan kok mana? Minggu depan ni mai. Tak hari Selasa, hari Rabu, tak hari Rabu, hari Selasa, tak hari Selasa, hari Isnin. Dia mai. Kok tu? Kalau tengok kalender dia kata hari Selasa. Teropong anak bulan tak tahu hari apa. Dia kok tu tak hari Senin, hari Selasa. Tak hari Selasa, hari Rabu. Main kok tu ya. Kok mana pun minggu depan, dia mai. Kita ni. Dan tak tahu. Sebab tu orang yang seronok dengan kedatangan Ramadan, man farha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran. Dia kena buat persiapan. Seronoknya Ramadan nak mai ni, kena buat persiapan. Tu yang seronok yang betul. Kalau nak ikut seronok, macam-macam seronok lah ada tu. Tu yang ada panggil beronok-ronok tu sebab tu lah. Kalau tanya orang ni, seronok tak Ramadan? Allah Ustaz, saya abang betul-betul kau Ustaz lah. Lillahi ta'ala ni. Wallahi saya abang. Awak, saya paling seronok Ramadan tahun ni nak main Ustaz. Sebab apa? 3 tapak pada Ramadan saya dapat. Nak buat roti canai dengan tapak. Hak tu tak terpakai. Hak tu tak terpakai tu. Dia dapat 3 tapak pada Ramadan. Kawan duk jam tapak. Hak tu tak terpakai tu. Tanya pula orang lagi. Seronok tak Ramadan nak main adik? Budak tahfiz. Seronok Ustaz. Awak, saya dapat jadi imam 3 buah masjid. Dia kata 1 malam 100. Duk ingat orang ni. Apa ni imam tahfiz pun mahal apa. Saya nak bak lagu ni lah tuan-tuan. Saya nak bak ni pandangan saya lah. Saya kalau tu imam tu dia letak harga, saya tak setuju lah. Macam mana saya tak setuju ustaz-ustaz letak harga nak main kuliah. Saya tak setuju tu. Dia memanggil dia ni nak panggil imam tarawih apa semua boleh. Tarikh kena boleh. Dia kata cuma nak abang lah nak. Standard anak 1 malam kalau 8 rakaat 100. Kalau 20 rakaat 2.5. Hak tu saya nak abang kat pihak masjid. Tak hidup panggil tak apa. Tak hidup panggil tak apa Pak Long. Dia buat berniaga pula dah. Dengan tu imam ni. Tapi kalau pihak masjid sukarela nak bayar semalam 100. Apa salahnya tuan-tuan? Dia mai jadi imam kat kita. Tuan-tuan ingat senang kan nak duduk. Sebelum dia nak mai petang tu kadang-kadang dia duduk peterah. Takut sangkut. Takut orang duk ingat. Tuan-tuan duduk belakang pula. Tuan-tuan ni ingat nama dia tu. Habis mayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa muka. Teruk tu imam ni sangkut saja. Tuan-tuan nak jadi kaki ingat. Dia ni pun duk apa. 20 rakaat dia bawa kat kita tuan-tuan. Tak boleh bagi ke 100 kat kawan tu. Dia pun bukan minta. Tak tahulah ni pandangan saya lah. Tuan-tuan nak bagi. Macam saya tak nak minta. Tuan-tuan nak bagi. Tak bagi tunggu. Hak tu yang saya tuan. Mau duk tengok bogi tak masuk tu jagalah tu. Ada masjid dia rela dia nak bayar 100. Tuan-tuan nak ingat siapa?
Budak tu benda tak nak minta. Haji, baginya ni nak berapa nak bayar Allah. Haji, oi bagilah. Dia main naik motor. Dia main naik aita. Bukan dia main naik burak. Main naik aita. Main naik aita. Minyak berapa ringgit. Tol berapa ringgit. Bila dia jadi imam berapa ringgit. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Dia tak pernah minta. Dia tak pernah minta. Ni saya nabak ni, hak dia tak pernah minta. Bila tuan-tuan bagi, tuan-tuan nak ingat buat apa? Macam tuan-tuan buat kuliah 30 malam. Ui, banyak no. Ui, banyak ribu duk kena bayar ustaz. Ustaz minta ke? Tak. Hang nak bagi. Hang nak ingat apa? Kadang-kadang tuan-tuan yang tuan-tuan duk bagi tu tak ada nak guna Si abang betul ya? Tak ada nak guna. Ada pulas steering. Kena bayar. Mau tak bayar, dia pulas pergi kot lain. Minyak kereta, tol, campur dengan, ada bawa kereta. Celah-celah tu masa duk pergi mai, duk on the way nak mai, dia tahu tak? Lapak. Ustaz tak usah lapak. Lapak berhenti. Dia tak boleh ni, tak boleh. Dia kacau mata. Dia keruk-keruk ni mata dia turun. Dia tak, turun makan. Dia ingatkan dia nak cicak lah kopi O dengan buah hulu. Tak ada. Orang chop dia bagi. Chicken chop. Chicken chop. Dia tutup chicken chop. Kenapa lagu lah dia nak tolak kita? Kena bos mingan. Oh, ni clear ke tak? Di mata macam berat juga ni dia kata. Sampai mai kuliah kedegong-kedegang balik. On the way balik lagi. Dia kata tak, Ustaz, kalau kena sup-sup bosok no. Dia kata apa? Tuan-tuan nak kata apa? Kalau kena sup-sup syok, jom. Turun-turun tengok-tengok 3 mangkuk sup ekor. Pedih mata kita. Tak ada mata lepas. Ni kita pula pedih. Tak saya nak abang kata tentang kadang-kadang orang duk kata ni, duk bagi 2-3 ratus ke ustaz ni dia duk kata apa? Banyak apa? Tu dah abang. Tu kalau esok pula pergi kuliah. Dia kata hari ni tak mau tak. Nak pi pun tak mau berhenti. Balik pun tak mau berhenti. Kenyang. Alhamdulillah. Kita pun minyak 100. Tu 50. 150. Dapat jago hati 200. Ada lagi lah 50. Elok-elok balik sekerat jalan pula. Tuan takkan pelak. Tayar pecah pula. Pergi lagu tu. Sebab tu ustaz tak pernah minta. Tu imam tak pernah minta. Hang nak bagi. Bagi. Tapi kalau nak bagi sehari 100 dekat imam terawih sampai riak dalam TikTok, sampai riak dalam Facebook, tak betul kot tuan-tuan. Saya nak abang nak tak betul kot. Budak ni tak pernah minta. Tok imam ni tak pernah minta. Hampa duk bincang sama-sama AJK hampa. Lepas tu hampa dia orang keluar. Oh, baru ni kami mesyuarat. Tengok dalam kertas tu. Tok imam terawih 3,000. Lah tak payahlah ambil imam terawih. Hang hak ingat tu, mai jadi imam. Hang hak ingat tu, hang hak ingat tu. Dia tengok. Dia selak pula sebelah ni. Tu dia ustaz tazkirah 9,000. Lah tak payah. Dah hang duk ingat lagu tu. Hang jadi imam, hang bagi tazkirah sebulan. Hang nak punya anak abang. Hang kan ikhlas kerana Allah. Tak ada ambil apa jadi. Ni semua benda nak ingat tuan-tuan. Bukan orang minta pun. Ni duk mula beletiak ni. Tak habis lagi kita jual ni. Duk beletiak. Kita seronok Ramadan nak main. Sebab tu saya minta kepada tuan-tuan lah ni tuan-tuan. Kita sambut Ramadan ni dengan ibadat. Dia mai, kita sambut dia dengan ibadat. Tak mau kita masuk dan sambut dia dengan cara adat. Allah akan mengurniakan pahala puasa sebanyak-banyaknya tanpa dapat dihitung oleh makhluknya. Orang yang berpuasa, Allah akan balas pahala puasa dia sebanyak-banyaknya tanpa hampa boleh menghitung banyak mana. Kerana puasa itu separuh kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira banyaknya. Siapa yang bersabar, Allah Ta'ala akan balas sebanyak-banyaknya. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi perlulah juga menjaga seluruh anggota daripada melakukan dosa. Yang ni kata puasa yang sebenar. Bukan takat tak makan, bukan takat tak minum. Kena jaga keseluruhan tubuh badan kita daripada melakukan dosa. Lah ni tuan-tuan. Ni 5 minit lagi saya berhenti. Tuan-tuan ada buat muka nak mati dulu tu. Ni saya nak berhenti dah ni. Nak habis dah. Tinggal 2 perenggan lagi kita berhenti ya. Tak ada apa tuan. 5 minit lagi kita berhenti. Tak berhenti, tuan-tuan mai tutup mic saya. Boleh? 5 minit lagi. Tuan-tuan. Lah ni kita puasa cantik dah. Tuan-tuan tak makan, tuan-tuan tak minum. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang bila kita keluar daripada asar, mayang asar, masjid ni kita keluar, pergi badar Ramadan. Tang ni kat mana badar Ramadan? Belah ni ha. Pergi badar Ramadan. Tengok ada jual gulai kepala ikan tu Allah pakai seluar ketatnya. Haduk meniaga nasi Arab Allah baju ketatnya. Mana dia pahala yang kita jaga daripada subuh tadi ni? Sampai bila nak jadi begitu belum? Tengok Allah ketatnya baju. Nak buat lagu mana Pak Long? Sabar salah kita ni. Nak tengok berdosa, tak tengok barang baik. Ini masalah kita tu. Ada je saya lady tu. Allah. Seluar dia tu mau dia nak kancing tak pinggang tu. Lompat serumah baru lepas. Dia nak londeh tu minyak geri setung lomok tu baru boleh ketih keluar. Bini pun heran. Hari-hari tengok lady lelaki aku ni. Bini dia duduk sembang dengan mak mentua. Mak lelaki dia. Mak nak tanya lagi. Keturunan mak ke keturunan roh pak ni ada ke ku atas ni kora-kora apa ada ke dia kata. Mak dia kata siapa yang tanya gitu. Taklah. Abang mak ni sayuk keladi kok-kok lah keturunan mak ni ada kora ke. Keturunan roh pak ada keturunan kora ke. Dia jadi sungguh sayuk keladi tu mak. Laki dia kata hanya ngaduk halang aku beli aku bukan guna duit hang. Taklah bang bukan nak halang. Hak dalam TI tu pun berapa ketui duk ada tu. Haram tak buka beli balik boh dalam TI. Balik boh dalam TI. Berketik ketui tengok lady dalam TI tu. Dia kata tak. Aku tak beli tetap beli. Makan tak makan belakang cerita. Cek aduk je tengok lady tu janda anak seorang. Haram jadah semua kata orang tua. Pakai ketat dia tu. Mau tengok ke saban tu tak percaya. Pi badar Ramadan. Ekor saban jadi saban ekor ulang. Ni dia mengedik kan. Sampai bila? Habis seronok tajuk ni no. Ha. Dia kok mana pun dia kena sembang bab janda kat dalam kuliah baru dia ada karan kan. Tak sembang kuliah malam tu kurang. Tak kok mana saya nak tanya tuan-tuan nak jadi Ramadan kita ni kok mana? Sampai bila kerana kita hanya tak makan, kita hanya tak minum, tak makan, tak minum, tak makan, tak minum balong. Sampai bila? Oleh orang yang berpuasa pada jalan Allah, mereka yang berpuasa dalam peperangan, mereka sanggup melapak dan dahaga walaupun sibuk dengan menghadapi musuh seperti yang berlaku dalam peperangan Badar Al-Kubra. Mereka mendapat pahala yang besar, iaitu 1 hari berpuasa pada jalan Allah akan dijauhkan mukanya daripada neraka 70 tahun. Namun jika puasa itu akan menyebabkan tewas kepada musuh Allah, pada ketika itu mereka wajib berbuka puasa. Ini perbahasan ulama dalam hukum berbuka puasa. Pintu Ar-Rayyan disediakan kepada orang yang rajin berpuasa fardu dan sunat. Seperti puasa Isnin dan Khamis. Puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa Tasu'a Ashura dalam bulan Muharram. Puasa pada bulan-bulan haram. Puasa Arafah, Nisfu Sya'ban dan sebagainya. Ar-Rayyan artinya meminum air hingga puas dan hilang dahaga. Di dunia mereka sanggup berlapak dan dahaga. Maka di syurga mereka akan dihidangkan dengan beraneka makanan dan minuman. Mereka akan mendapat dan menikmati sepuas-puasnya. Sebab hampa sanggup berlapak dan dahaga di dunia kerana Allah.
balik di sana Allah akan layan apa? Sehabis-habisnya. Wallahu a'lam. Lepas raya kita sambung pula pada hadis yang ke-10. Bulan depan kita mai tazkirah Zuhur insya-Allah. Wallahu a'lam. Sebelum saya tangguh macam biasa lah Pak Lona, lepas mai Aisyah lagi, Pak Lona tengok dekat pintu-pintu keluar ada tabung-tabung besi tu, tabung pendidikan dan kebajikan. Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz. Tuan-tuan boleh letaklah sumbangan tuan-tuan di luar sana. Dan siapa yang nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.